selepas ini. Okey, sedang direkam ya. Okey, kita ingat kembali ya, selamat pagi ya. Sebelum itu selamat pagi saya ucapkan kepada semua ya, murid-murid satu gamma. Harap semua sihat lah ya, semua sihat dan semua dalam keadaan yang baik. Okey. Dan semalam dalam berita ya, semalam kata PKP akan tamat ya, dan dia akan digantikan dengan PKPB. Termasuk negeri Perak lah, Perak juga termasuk dalam PKPB lah nanti ya. Sampai bulan berapa? Sampai 4 Mac kalau saya tak silap lah. Jadi kalau kita dah jadi PKPB, bersyaratlah, maknanya semua orang akan ready lah untuk datang ke sekolah. Kena tunggu maklumat dahululah ya. Nanti sekolah akan beri orang kata apa? Akan update maklumat, jika ada maklumat terbaru akan dikemaskinilah untuk tingkatan 1. Okey. Kemungkinan lah ya dalam masa 1 minggu sekolah akan dibuka dan kamu semua terutama yang tingkatan 1 boleh kembali ke sekolah ya. Dah boleh datang ke sekolah. Tapi apa-apa pun kita tunggu dulu pengumuman daripada sekolah ya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kerja rumah yang saya bagi ya, kerja rumah yang saya bagi sebelum ini, suruh kamu buat buku kerja ini kan. Okey. Muka surat 1 sampai muka surat 12. Betul ke? Muka surat 1 sampai muka surat 12. Okay, sebab kita sudah habis, bab 1 sudah habis, bab 2 pun sudah habis. Okey, ada masalah sebelum saya teruskan? Kamu ada masalah untuk menjawab soalan buku kerja sampai muka surat 12? Kalau ada, tolong beritahu. Buku kerja okey? Boleh. Boleh ya? Semua sudah okey ya? Siap ya? Okey. Macam saya cakap sebelum ini, kamu buat dulu latihan buku kerja ini ya. Tak perlu tangkap gambar, tak perlu hantar pada saya dulu ya. Nanti kalau sekolah sudah buka, barulah kamu bawa dan kita akan bincang dan semak bersama-sama. Okey. Cuma kalau kamu ada masalah, ada soalan yang kamu tidak tahu, bolehlah kita bincang sekarang ataupun nanti beritahu saya lah di dalam Telegram ya, ataupun nanti kamu message saya. Okey. So okey ya, sampai muka surat 12. Senang saja ini. Okey. Kalau tidak ada apa-apa, okey, tidak ada masalah. Right. Jadi kita sambunglah hari ini ya. Kita sambung bab 3. Ya, kita sambung bab 3 yang latihan dalam buku teks ini, kemudianlah kita buat ya. Okey, mana dia bab 3. Okey, boleh kita mula? Boleh nampak apa yang saya kongsikan? Ya. Kalau kamu ada, ya, terima kasih. Terima kasih. Saya boleh dengar. Kalau kamu ada buku teks, kamu boleh buka buku teks muka surat 24 ya. Hari ini kita sambung sedikit bab 3, iaitu tajuk pada hari ini ialah peta lakar. Okey, peta lakar. Di dalam bab 3 ini cuma ada 4 subtopik ya, ataupun 4 tajuk di dalam bab 3. Kita tengok dahululah macam mana kalau kita boleh habiskan bab 3. Kalau tidak boleh habis, kita akan sambung minggu depan. Tapi ini agak mudah jugalah ya sebenarnya. Okey. Apa itu peta lakar sebenarnya? Jadi kita teruskan ya. Saya akan terus pergi kepada muka surat 26. Saya akan pergi muka surat 26.
Okey, boleh nampak ini ya. Okey. Yang pertama 3.1, kamu kena faham apa itu ciri-ciri peta lakar. Dan sebelum itu, apa itu peta lakar? Okey, peta lakar. Ya, dalam bahasa Inggerisnya kita panggil dia map ataupun peta. Okey. Yang pertama, kita tengok satu persatu ya. Harap kamu boleh ikut saya dan dengar dan lihat sekali. Okey. Peta lakar ialah gambaran permukaan bumi yang dilukis dari pandangan atas. Ya, gambaran. Dia bukanlah orang kata gambar yang betul ya. Dia adalah gambaran sahaja. Dan gambaran ini, peta lakar ini, dia dilukis. Ya, dia dilukis. Dilukis oleh apa? Orang yang membuat peta itulah dari pandangan atas, dari sebelah atas. Okey. Itu kamu kena tahu maksud yang pertama, apa itu peta? Peta lakar. Ya, gambaran permukaan bumi. Permukaan ini macam apa contohnya? Mungkin daripada atas yang kamu boleh lihat apa? Apa yang kamu boleh lihat daripada atas agak-agaknya? Kelas, boleh dengar? Gambaran permukaan bumi yang daripada pandangan atas. Contohnya apa? Bagi saya satu contoh. Kelas? Contoh apa pandangan daripada atas kamu rasa? Hello? Ada ke? Tak dengar pun? Yes. Ada yang chat ya? Chat pun tak ada. Apa rasa-rasanya? Ya, hello. Ya. Pokok. Contohnya pokok. Betul lah tu. Ya. Contohnya pokok ataupun contohnya bangunan, rumah ataupun sungai yang boleh dilihat daripada atas. Ya. Okey, tak apa, saya sambung. Peta lakar mewakili kawasan lingkungan yang berskala besar bagi menggambarkan ciri-ciri pandang darat fizikal dan ciri-ciri pandang darat budaya di sesuatu kawasan. Okey, dia ada ciri-ciri pandang darat fizikal dan ciri-ciri pandang darat budaya. Nanti kita akan tengok apa beza ciri pandang fizikal dan pandang budaya ini di sesuatu kawasan ya. Dan peta lakar bagaimana mereka lukis? Menggunakan simbol dan singkatan perkataan ya untuk menggantikan ciri yang sebenar. Okey, kita terus tengok contoh peta lakar di sini. Alright. Ini ya rajah 3.1. Ini adalah contoh peta lakar lah bagi Kampung Lansat. Ini contoh saja ya. Dan ini adalah kita panggilkan dia sebagai peta lakar. Okey, jika kamu lihat peta lakar di sini, dia mempunyai tajuk, dia mempunyai pemidang. Pemidang ni ataupun border lah ya, ataupun dia punya orang panggil sempadan dia. Dan dia ada arah mata angin. Arah mata angin kita sudah belajar kan di bab 1 ya, utara, selatan, timur dan barat. Itu arah angin yang utama. Kamu masih ingat lagi, betul? Dan kemudian kalau kamu tengok arah mata angin ini, dia selalu biasanya peta lakar ini akan mengarah ke utara. Nampak tak? Boleh nampak kan? Ya. Jadi biasanya dalam peta lakar, utara sentiasa menghadap ke atas dalam lukisan, dalam peta lakar ini. Right? Boleh ya? Dan kemudian yang keempat, dia ada simbol. Simbol ini bagi menentukan apa? Contohnya bangunan ke, sungai ke, kilang, sekolah dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali, yang nombor 5, dia ada petunjuk. Petunjuk ni contohnya, disebabkan peta lakar ini, kita tak boleh orang kata tuliskan. Ya, kita tak boleh tulis dengan penuh sebab nanti kalau tulis perkataan dengan penuh,
nanti dia jadi bagaimana? Jadi macam terlalu crowded, terlalu semak, betul, terlalu penuh. Jadi dia wakilkan dengan simbol. Contoh simbol yang pertama di sini kamu lihat kotak-kotak ini. Macam ini kan. Ini apa simbol? Apa simbol kelas? Cuba kamu tengok dalam buku ataupun dekat handphone yang saya tunjukkan. Agak-agak ini simbol apa? Ya, tak dengar? Sekolah. Tengok pada bahagian petunjuk. Kamu tengok pada bahagian petunjuk. Pertempatan Bavanisri. Okey, betul. Pertempatan. Ya, pertempatan. Nampak ini kan? Sama betul. Simbol dia sama. Jadi ini adalah pertempatan. Ataupun kawasan perumahan lah. Ya, ini adalah pertempatan. Jadi kamu kena faham ya, dalam peta lakar kamu kena faham dan kenal pasti petunjuk yang betul. Ya. Okey, yang ini pula saya bulatkan yang ini sekarang. Ini adalah apa? Ini apa? Ini. Masjid. Masjid. Betul, ini adalah masjid. Ya. Jadi kadang-kadang kita tak perlu tulis ya. Dalam peta lakar tak perlu menulis masjid. Sebab di sini ada dia punya petunjuk dan orang tahu itu adalah masjid. Okey, ini adalah contoh peta lakar. Okey. Apa lagi? Contohnya kilang. Mana kilang? Ini kilang. Dan ini kilang. Ya, dia dalam bentuk apa kelas? Dia dalam bentuk simbol. Dia dalam bentuk simbol ya. Lagi apa? Jambatan. Ini jambatan. Ya, dan ini sungai. Ya, ini sungai. Apa lagi? Dan pokok-pokok ya, bukan setakat orang kata fizikal contoh kita panggil dia pandang darat fizikal, contohnya bangunan ya. Ni pandang darat fizikal ini contohnya bangunan, jambatan, dan pandang darat budaya ni ialah apa? Pandang darat budaya contohnya masjid ataupun kuil ataupun tokong, itu kita panggil pandang darat budaya. Okey. Dan contohnya pokok di sini. Kamu tengok kan ada berapa jenis pokok di sini yang kamu tengok, yang kamu boleh bezakan. Cuba tengok dalam peta. Berapa, kamu rasa ada berapa jenis pokok di sini? Boleh perasan tak? Boleh kenal pasti pokok apa kamu rasa yang berbeza di sini? Ya. Kalau kamu tengok peta ini, saya besarkan sedikit ya. Mana dia punya? Okey, saya cuba besarkan. Okey, boleh nampak di sini. Nampak ada berapa, kamu rasa ada berapa pokok di sini yang berbeza? Berapa jenis? 2 jenis. 2 jenis? 3? 4. 4. Kalau ikut petunjuk ada berapa? Ada 4 ke? Ya, ada 1, 2. Okey, ini 1. Betul? Boleh nampak kan? Dan ini jenis nombor 2. Ini jenis nombor 2. Dan ini jenis nombor 3. Ini nombor 1. Sekali lagi ya. Ini nombor 2. Dan ini jenis yang nombor 3. Betul tak? Nampak ya? Kamu kena bezakan lah ya. Kena bezakan. Ada, kalau ikut di dalam petunjuk di dalam peta ini, ada 3 pokok ataupun 3 ciri-ciri yang berlainan. Okey. Nombor 1 itu apa kelas? Nombor 1 itu pokok apa? Tengok dalam peta, dalam petunjuk. Nombor 1 ini ialah paya. Ya, betul. Paya bakau ya. Yang nombor 2 ialah nombor 1 ialah kelapa. Minta maaf. Tengok betul-betul. Okey, betul ya. Nombor 1 ialah kelapa. Nombor 2 ialah paya bakau. Dan nombor 3 ialah apa? Sawah padi. Ya. Ini kamu kena kenal pasti. Dan ini yang kita panggilkan ya, kelas, yang ini kita panggilkan dia sebagai peta lakar. Okay, ini kita panggil dia peta lakar. Ya. Kena kenal pastilah. Biasanya peta lakar ni dia ada petunjuk ya.
untuk kamu mengetahui di mana kedudukan dia. Dan cuba tengok balik yang lain-lain lah ya. Contohnya kontur. Nanti kita akan belajar apa itu kontur. Kontur ya. Kontur ini. Kontur, tasik dan sungai. Okey. Boleh faham ini kelas? Boleh faham petelakar? Boleh. Boleh ya? Ya, bagus, terima kasih. Baik, kita sambung. 3.2. Okey. Simbol dalam petelakar. Okey. Okey, kita sambung ya. Boleh ya? Okey, terima kasih. Baik, simbol contohnya di sini saya terus kepada rajah ini di bawah ini ya. Dia ada berapa jenis simbol? Satu, kita panggil dia simbol kawasan. Yang nombor satu, simbol kawasan. Yang pertama kita panggil dia simbol kawasan. Yang kedua kita panggil dia simbol titik. Yang ketiga kita panggil dia simbol garisan. Dan yang keempat kita panggil dia simbol perkataan. Okey. Bukan hafal ya, tak, kadang-kadang saya rasa tak perlu hafal sebenarnya. Kamu kena orang panggil kenal pasti je ya, simbol-simbol ni untuk apa. Contoh simbol kawasan di sini. Ya, simbol kawasan. Ini contohnya hutan, simbolnya begini. Sekejap ya. Okey, minta maaf ada panggilan sekejap. Boleh dengar? Boleh sambung? Boleh. Okey, terima kasih. Okey, kita sambung ya. Okey, yang pertama simbol kawasan. Contohnya kamu tengok sendiri ya dalam buku teks ada getah ya, simbol pokok dan sebagainya. Kita tengok yang kedua simbol titik. Simbol titik ni contohnya masjid. Masjid dia ada macam apa gambar di atas ni kelas. Kalau masjid dia ada gambar macam bulan ni kan. Ini masjid. Kalau kuil simbol dia macam simbol orang panggil apa ni? Siapa orang apa beragama Hindu, dia ada simbol trident ni kan, ada macam nombor, ada tiga apa tu? Ini adalah simbol kuil ya. Right? Yang seterusnya gereja, gereja dia ada simbol salib di sini. Ya, cross, dia ada cross di sini. Dan tokong, ini simbol dia. Jadi kenapa mereka buat begini? Supaya tak perlulah kita tuliskan nama itu kan, tak perlu tulis perkataan. Jadi menggunakan simbol, kita dah tahu, oh ini menunjukkan kawasan apa. Ya, bukan kawasannya, menunjukkan bangunan apa. Okey, ini simbol titik. Contoh yang lain, yang ini adalah tanda aras dan ini adalah tanda tinggi. Ya, yang menunjukkan apa? Ini tanda aras dan tanda tinggi ini menunjukkan ketinggian ataupun berapa tinggi kawasan itu di dalam peta. Ya. Okey. Dan yang seterusnya, ini adalah station trigonometry. Ini saya akan terangkan kemudian. Okey, station trigonometry. Boleh ya? Okey ya? Boleh faham ini ya, simbol ini ya? Okey. Yang seterusnya, simbol garisan. Contohnya sungai, benteng, tali air, sempadan, pantai, jalan raya, jalan kereta api,
lorong jalan kaki dan jambatan. Okey, ini adalah contoh-contoh simbol yang mewakili simbol garisan. Okey, kamu kena faham inilah ya. Dan yang seterusnya kita panggil dia simbol perkataan ataupun singkatan ya, bukan simbol, minta maaf. Singkatan perkataan. Contohnya PP, pejabat pos. PP, balai polis. Ladang, LDG. Dia membuat singkatan sahaja. Okey, RA, rumah rehat. HOSP, ini hospital. Sungai, SG. Macam kita Sungai Siput kan. Kalau Sungai Siput ada yang tulis SG. Kemudian dot. Kemudian mereka sambung Siput. Ini adalah singkatan lah. Ya. Macam ni Tanjung K dan sekolah SEK.KG. Macam kampung ni betul. Singkatan dia KG. KG ni untuk kampung lah. Jangan kamu confuse dengan kilogram pula. Kilogram itu dalam sains, dalam matematik, dalam geografi. Kalau kamu nampak KG, ini adalah singkatan untuk kampung. Okey. Dan yang lain-lain, PT ini parit, A alur, P pulau, TK teluk. Okey. Kena fahamlah ya, bukan kena hafal saja, maknanya kita kena faham juga. Kita kena faham simbol yang ada di dalam peta lakar ini. Boleh ya? Okey. Kita sambung sedikit. Okey, kita tengok ya, info geografi. Simbol titik biasanya untuk mewakili tempat atau tapak seperti masjid, kilang dan pertempatan. Simbol titik biasanya kita nak tahu kawasan ataupun tempat apa. Contoh masjid, kilang, tokong, kuil dan sebagainya. Okey. Simbol garisan untuk mewakili bentuk garis seperti apa. Kalau garis ni yang panjang lah, jalan raya, sungai, jalan kereta api, ya, itu adalah kita panggil simbol garisan. Ya. Sungai, sempadan, jalan raya, kita pakaikan simbol garisan. Okey. Kalau simbol kawasan pula untuk mewakili kawasan tertentu, kawasan yang besar lah, contohnya kawasan yang luas, seperti sawah padi, ladang getah, hutan. Ini simbol kawasan. Biasanya kawasan ini dia luas, kawasan yang besar. Kita gunakan simbol kawasan ya. Boleh faham ya? Boleh kita sambung kelas? Boleh. Okey. Boleh. Ya, terima kasih. Jadi 3.3 kita nak tahu apa itu pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Pandang tu kita lihat, kita tengok. Darat apa? Darat, kawasan darat lah permukaan itu. Permukaan peta tu kita panggil darat. Dan dia ada dua, fizikal dan budaya. Apa maksud fizikal dan apa itu budaya? Kita terus kepada muka surat 28 ya. Kamu kena bezakan apa itu pandang darat, fizikal dan budaya. Apa beza dia? Okey. Fizikal ciri semula jadi, natural. Dia semula jadi ada di atas bumi, di atas darat. Di atas darat. Darat ini dalam bahasa Inggeris on the land lah. Kawasan darat, permukaan bumi itu kita panggil dia darat. Pandang, mata. Kan sebab kalau peta, pandangan dari mana? Kalau peta pandangan daripada atas kan. Kita tengok ke bawah. Oh, ini peta. Jadi pandang darat biasanya bentuk semula jadi. Contohnya apa? Bentuk muka bumi, saliran dan tumbuh-tumbuhan. Okey. Contohnya apa? Fizikal. Pokok-pokok lah. Nipah, rumput, hutan ya. Ini semua yang natural, yang terjadi secara semula jadi. Okey. Dan apa itu pandang darat budaya? Budaya ini kamu kena tengok, kena faham. Buatan apa? Buatan manusia. Ini beza dia. Okey, ini beza dia. Ya, pandangan fizikal dengan
pandang budaya. Fizikal ini dia semula jadi. Dan budaya ini apa? Buatan manusia. Contoh buatan manusia apa? Rumah, pertempatan, kilang, jalan raya, sawah padi. Sawah padi ini walaupun dia kita tanam kan, manusia tanam sawah padi. Jadi itu dikira pandang darat budaya. Okey. Kelapa. Kelapa kalau kita sendiri yang tanam, ya. Kalau manusia yang tanam kelapa itu dia dipanggil pandang darat budaya lah. Ya, sebab dia buatan manusia. Bukan kita yang buat pokok, bukan. Tapi kita yang tanam pokok itu, jadi ia termasuk dalam pandang darat budaya. Sawah padi. Kalau saya cakap kelapa sawit, pokok kelapa sawit, kamu rasa pandang darat fizikal ke pandang darat budaya? Kelapa sawit. Ada dalam buku pun sudah ada ni. Pokok kelapa sawit. Budaya atau fizikal? Fizikal. Budaya. Kelapa sawit. Ada di bawah ini. Ada di bawah ini. Ini kelapa sawit. Bavanisri. Okey, budaya. Budaya ya. Kelapa sawit. Kamu kena ingat ya. Sebab kelapa sawit ini kita tanam. Getah pun kita tanam. Ya, jadi ia adalah simbol, ia adalah budaya. Lainlah kalau dia semula jadi timbul. Dia semula jadi ada di situ. Contohnya apa? Bakau, hutan, paya bakau, ini kita panggil fizikal. Sebab bukan kita tanam ya. Hutan, paya bakau, nipah bukanlah kita yang tanam. Dia tumbuh sendiri. Kalau tumbuh sendiri kita panggil pandang darat fizikal. Ya. Kalau yang orang buat kita panggil pandang darat budaya. Ini dua ini kamu kena kenal pastilah ya simbol ini. Alright? Boleh faham yang ini? Boleh ya? Okey, sangat bagus. Ni senang saja ni sebenarnya ya, boleh habis hari ini. Anda digalakkan buat peta model ke kawasan persekitaran. Okey. Boleh ya? Baik. Aktiviti nantilah kita tengok bagaimana ya. Saya mau habiskan dahulu. Okey. Seterusnya yang keempat, 3.4, langkah-langkah melukis peta lakar. Jadi kita dah belajar apa itu peta lakar. Kita sudah belajar macam apa itu simbol-simbol. Dan kita juga sudah belajar apa itu pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Jadi kita cuba lukislah ya, kita cuba melukis peta lakar di sini. Okey. Right. Macam mana nak buat dia? Okey. Saya rasa ya tak apa, saya akan beritahu dulu, kemudian kita boleh cuba buatlah ya lepas ini. Okey, panduan untuk membuat peta lakar ya. Kita kena tulis tajuk dulu, tulis tajuk peta lakar serta lukis pemidang peta. Pemidang ini apa ya? Pemidang itu dia punya sempadan sajalah ya. Macam ini pemidang. Ini kita panggil je pemidang ataupun border. Pemidang ni hanya border macam ni saja. Dia punya apa itu? Dia punya border dia saja. Ini pemidang. Dalam kotak itulah ya. Itu pemidang. Yang kedua, masukkan arah mata angin. Ingat, mata angin di sini biasanya dalam peta lakar utara ni atas ya, atas ni always selalunya utara di sebelah atas ini. Okey. Kemudian yang ketiga, pilih simbol dan singkatan perkataan yang sesuai. Okey. Pilih simbol dan singkatan perkataan yang sesuai. Dan yang keempat, lukis ciri-ciri geografi menggunakan simbol dan singkatan perkataan yang sesuai. Dan yang kelima, kena lukiskan petunjuk. Okey, lukiskan petunjuk dia di sini. Okey. Kadang-kadang bukan semua ya. Bukan semua kita kena letakkan
buatkan di dalam peta lakar. Yang penting-penting sahaja. Contohnya apa? Yang penting-penting contohnya di mana rumah, ya, jalan raya, sungai, jambatan, sekolah, masjid, dan itu yang penting-penting sahaja. Okey. Mungkin lepas ini dalam buku kerja ada tak? Nanti saya cuba ya. Ada tak latihan untuk membuat peta lakar? Oh, ada. Senang saja ni. Oh, ada banyak. Ada. Sini ya. Okey. Kamu cuba buat. Okey. Nanti dalam buku kerja ni ada latihan untuk kita bina peta lakar. Nanti kita akan cuba buat ya. Jadi nanti kita akan cuba buat ya dalam buku latihan ini ya. Ini adalah panduan sahaja ya. Ini adalah panduan 3.4. Ini adalah langkah-langkah melukis peta lakar. Okey. Ini pandang darat saja ya. Ini pandang darat. Saya ingat nak suruh kamu buat peta lakar di kawasan kamu. Tapi mungkin agak itu latihan tambahan nantilah ya. Tapi sekarang sebab buku kerja ada latihan itu, kita tak perlu buat. Okey. Kemudian mungkin kalau kita ada masa, saya nak kamu buat peta lakar di kawasan kamu. Macam contoh di mana? Siapa duduk di Simpang Jalong? Ada duduk di Simpang Jalong kah di sini? Siapa duduk? Macam siapa? Balkis duduk di mana? Ada Balkis sini. Syarifah duduk di mana? Mungkin nanti bila kita sudah okey, kita akan buat peta lakar untuk kawasan kamu. Tapi buat masa ini kita cuba buat latihan ikut buku kerja sahaja. Ataupun nanti mungkin buat peta lakar di kawasan Sing Chong, SMK Sing Chong, buat peta lakar. Okey, itu kemudian ya, itu kemudian. Macam mana nak tahu buat peta lakar? Kamu boleh guna kita panggil apa? Boleh guna Google Map lah. Kan? Google Map ini sangat best. Sangat, orang kata, saya suka juga tengok Google Map ini. Okay, sebab Google Map ini dia ada satellite. Kita boleh tahu dia punya kedudukan di mana. Contohnya di Sungai Siput kan. Saya rasa dalam handphone kamu memang dah ada Google Map ni. Kan? Contohnya. Nanti saya tunjukkan ya Google Map di sini. Sebelum kita habiskan. Okay. Contohnya macam tab. Boleh nampak tak? Ini Google Map dalam handphone ada, ya. Dalam orang panggil, dalam kamu punya komputer pun ada. Ya. Kalau Google Map ini sangat penuh lah, macam-macam ada. Macam ni sekolah kita. Ini kita punya sekolah ya. Betul. Dan mana arah utara? Biasanya di dalam Google Map, ya, kamu boleh search Google Map, arah utara biasanya atas lah. Memang betul dia punya arah utara di sebelah atas lah skrin ini, komputer ini. Okey. Dan ini kita akan buat lepas ni lah. Orang kata kalau ada masa kita akan cuba buat peta lakar di tempat kita sendiri. Macam mana? Ya? Kita akan cuba buat ini. Macam ini mana? Ini jalan raya, betul. Saya tak boleh lukis di sini. Ini jalan raya, sekolah. Sekolah apa ini? Sekolah Sing Chong. Kemudian ini sekolah Methodist. Lagi apa? Masjid di mana? Ini masjid. Ini kedai, ini rumah dan sebagainya. Hotel. Hotel pun ada di sini. Ini hotel. Okey. Nanti kita akan cuba buat peta lakar di tempat kita sendiri. Boleh ya? Ini kemudianlah kelas ya. Ini kemudian kita akan cuba buat. Boleh ya? Okey. Alright. Jadi, ada soalan sebelum kita habiskan di sini? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada soalan ya? Okey. Ya? Tidak ada ya? Baik. Disebabkan kamu sudah beli buku kerja,
Jadi saya tengok dulu apa soalan ini. Saya tak mau bagi banyak-banyak kerja sebab kamu nanti banyak kerja yang lain. Saya rasa buku kerja ini pun banyak ya, banyak latihan dia. Baik. Jadi apa yang nak saya kamu buat? Kamu buat latihan buku kerja, buka muka surat 13. Okey, buka muka surat 13, sambung ya. Bab 3, muka surat 13, 14 sampai muka surat 20. Sampai muka surat 20. Ada jawapan Ada jawapan sampai muka surat. Okey, sampai muka surat 21. Nanti ada masa kita akan bincangkan di sini. Boleh kelas? Buku kerja kamu siapkan perlahan-lahan sehingga muka surat 21. Boleh? Boleh ke tak boleh? Banyak sangat kah? Itu Ya. 21 only ya. Bab 3. Bab 3 meaning that you start at 13, page 13. Muka surat 13 sampai 21. Banyakkah? Banyak Boleh tak? Boleh. Boleh, no problem kan. Saya rasa tengok ini simple saja ni. Ya. Apakah arah Kampung Selamat ke Kampung Lama? Sekejap ya. Boleh ya, saya rasa boleh lah. Sebab ini simple saja. Jangan risau, kalau you ada masalah, you boleh tanya saya lah dalam Telegram. Okay, you beritahu. Boleh ya? Ini kerja. Ini sahaja, buku kerja ini sahaja. Saya tak bagi latihan lain ya. Latihan dalam buku teks ke, latihan di mana saya sudah tidak bagi. Sebab kamu sudah beli buku kerja, jadi kita buat latihan buku kerja ini. Okay. Nota pun saya tak suruh salin dululah sebab takut you banyak sangat kerja. Ya. Jadi, untuk geografi, bab 1 sudah habis betul. Bab 2 pun sudah habis. Ya. Muka surat berapa sampai muka surat 12 sudah habis kan? Jadi, sambung muka surat 13 sampai muka surat 21. Ini simple saja. Okey, cari jawapan di dalam buku teks. Dan kalau kamu tidak boleh buat, tidak faham, boleh tanya saya. Okey, boleh tanya saya terus, tidak ada masalah. Okey. Apa saya cakap lagi? Cuba buat dululah ya. Cuba orang kata fahamkan dulu, buat dulu ya sebelum kamu tanya saya lah ataupun sebelum kamu cari jawapan. Jawapan ni sepatut kena tanggal ni. Tak apalah, nantilah. Ya, ada masa nanti bila semua sudah datang ke sekolah, kita akan tengoklah bincang ya bagaimana. Okey? Ada soalan? Tak ada. Ada soalan ya? Betul ya? Okey, betul, bagus. Jadi sekarang pukul 8.44. Itu sahaja kerja rumah ataupun latihan untuk hari ini. Buku kerja geografi bab 3 ya. Bab 3 muka surat 13 sampai 21. Itu sahaja kerja untuk hari ini. Okey. Ada soalan boleh tanya, dan jika tidak ada soalan, saya rasa saya akan berhenti sehingga setakat ini sahaja. Nanti kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Ya, kelas, jumpa pada minggu hadapan, hari Rabu, masa dan hari yang sama. Dan tolong ya, kalau ada maklumat tentang mungkin ya, kita tak tahu lagi ya, sekolah akan buka atau tidak. Nanti tolong nilah ya, tolong orang panggil. Kalau ada maklumat, nanti cikgu akan beritahulah ya, guru-guru akan beritahu bila sekolah akan dibuka. Okey? Jadi, itu saja untuk hari ini. Jadi, terima kasih join saya punya kelas. Dan apa-apa, nanti tanya di Telegram, okey? Dan, alright, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.
Terima kasih, Cikgu. Oke, Terima kasih, sama-sama. Cikgu. Terima kasih. Oke, boleh keluar kelas ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, nanti kita jumpa minggu depan. Buat kerja ya. Buat kerja latihan yang saya beri.